Ini fakulti yang ketiga dan keempat lah. Semalam saya ada buat untuk FTKA, FKTK dengan FKTM. Hari ni FK10 dengan FKTE. Dan hari esok adalah hari yang terakhir untuk baki FPK ya. Dan juga okay, sepanjang saya membentangkan saya untuk bertanya soalan. Okay? Okey, sebelum tu saya ada paste tadi dalam platform, ada link yang disediakan, satu Google Drive dan satu lagi adalah Google Sites, uh, untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, dalam Google Sites tu saya ada sediakan polisi dasar dan juga garis panduan daripada KPT dan juga daripada Unimap sendiri. So boleh rujuk di dalam Google Sites yang saya bagi tu. Okay? Alright. Seterusnya, okay, hari ni bila kita nak cakap pasal blended learning. Blended learning, saya rasa semua orang dah tahulah. Blended learning ni adalah gabungan daripada pembelajaran secara bersemuka dan juga pembelajaran secara dalam talian. So blended learning adalah gabungan kedua ni. Tapi macam mana nak dapatkan status blended learning tu? So hari ni saya akan terangkan kaedah untuk mendapatkan status blended learning. Okay? Okay, sebelum tu kita ada ini adalah kita panggil polisi atau pendasar daripada KPT sendiri, iaitu berdasar dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Pendidikan Tinggi 2015-2025. Kita ada di lonjakan yang ke-9, kita tengok lonjakan ke-9. Di sini ada dinyatakan lonjakan ataupun pemangkin di sini adalah pembelajaran dalam talian tahap global. So di sini kalau kita tengok dalam isi dia adalah kementerian berhasrat untuk menjadikan pembelajaran dalam talian dan pembelajaran teradun sebagai asas kepada kurikulum dengan memberi galakan agresif ke atas massive online courses MOOC. Ini dulu lah. Kemudian kita dia ada tambah micro credential. Okay. So daripada yang ni, yang pembelajaran dalam talian tahap global ni, target dia untuk inisiatif lonjakan ke-9 ni adalah menjadikan pembelajaran dalam talian sebagai komponen integral bagi pendidikan tinggi dengan 70% daripada kursus menggunakan pembelajaran taadun menjelang 2025. Setakat ni yang saya kumpul setelah dua semester, kita lebih kurang ada 30% yang menyatakan telah menjalankan pembelajaran secara taadun. Tapi sebenarnya saya rasa lebih daripada 30%. Cumanya mungkin ramai yang tak pasti adakah pembelajaran yang dijalankan itu adalah merupakan pembelajaran taadun atau tidak. Walaupun adalah saya bagi rujukan dalam Excel tu, mungkin masih lagi tak berapa nak jelas. Okay? Okay, dan juga kalau kita rujuk kepada surat makluman daripada MQA bilangan 3 2018, di sini ada dinyatakan kaedah pengajian dan penyampaian program pendidikan tinggi. Kita telah dibenarkan oleh MQA untuk menjalankan penyampaian program secara konvensional. Okey. So apa yang dikatakan secara konvensional? Konvensional ini adalah pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka sepenuhnya dalam bentuk kuliah, tutorial, amali termasuk pembelajaran di industri yang dikendalikan mengikut tempoh pengajian atau dengan gabungan pembelajaran dalam talian ataupun blended learning antara 30% sehingga 60%. Apa benda ni 30 hingga 60%? 30 hingga 60% ini adalah peratusan daripada jumlah kredit dalam program. Sebagai contoh, kita ada program yang jumlah kreditnya untuk student bergraduat adalah 136. Daripada 136 ni kalau kita ambil 30% merupakan 40.8,
kalau kita ambil yang 60% merupakan 81.6. So, kalau kita ada program yang 136 kredit dan kita jalankan pembelajaran teradun sehingga di antara 30 hingga 60%, 40 kredit hingga 80 kredit ni kita jalankan secara teradun, dia masih lagi dibenarkan oleh MQA. Sebagai contoh, kalau kita tolak lah, katalah 136 ni ada kursus-kursus yang bukan daripada kawalan fakulti. So katalah kita ada 100 kursus yang memang kursus core, kursus trust fakulti. Kalau kita ambil 30% dan 60%, maknanya kreditnya antara 30 hingga 60 kredit dah. Yang lagi baki 36 tu mungkin lah yang di bawah FPK, di bawah kursus universiti, di bawah KOKE dan sebagainya. Okay, so ada soalan setakat ini? Ya, Dr. Mama. Dr. Hanafi, bermaksud yang 30% tu core saja yang teras di program masing-masing lah. Betul? Ya. So ditolak dengan MPU, dengan subjek-subjek yang matematik dan sebagainya lah. Betul tak pemahaman saya tu? Okey, sekejap saya ada dua parallel session daripada FKTE dan FK10 mungkin yang bila seorang satu cakap kan. Tadi ada dua soalan lah, satu daripada FK10, satu lagi FKTE. Okey, yang soalan daripada FK10 bertanyakan tentang apa tadi soalan dia? Kredit tu kan? Kredit tu adalah actually kita ambil yang jumlah keseluruhan lah 136. 136 maksudnya ya bila nak jalankan blended, so kursus tersebut mestilah di antara lebih kurang 30 hingga 60 lah. Maksudnya tak melebihi 60%. So saya rasa setakat yang kita plan ni insya-Allah lah tak akan melebihi 60%. Sebab yang saya katakan kalau kursus teras ni, sebab ya kalau fakulti biasanya akan fokuskan kepada kursus teras lah kan, kursus teras, dan yang bakinya tu dalam kalau kursus universiti dalam 16 kredit kalau tak salah, 16 kredit. Kemudian ada lagi kursus-kursus yang bukan teras dalam fakulti itu sendiri kan, macam adalah few yang lain kan. So mungkin kita akan fokuskan kepada yang macam fakulti fokuskan kepada yang teras lah kan, fokuskan kepada yang teras. So satu lagi soalan daripada FKTE berkenaan dengan faedah kalau melakukan blended. Setakat ni kalau kita buat benchmarking di universiti-universiti lain, dia nak kata tak adalah sebab ini adalah macam dasar daripada KPT itu sendiri untuk melaksanakan hasil daripada KPT untuk melaksanakan kursus tersebut secara blended. So nak bagi inisiatif ataupun insentif ni macam tak berapa nak sesuai lah. Lain lah kalau macam ada mungkin micro credential ke MOOC nanti mungkin kita akan cuba bawa ke atas untuk bagi insentif kepada pensyarah yang buat kursus MOOC dan juga buat kursus micro credential. Untuk blended learning ni saya rasa tak perlu kot. Saya rasa benda ni sebab benda ni tak sesukar mana yang difikirkan. Okey, ada lagi soalan daripada Dr. Khaziana. Ya. Equal kepada satu application. Okey, kejap lagi saya terangkan macam mana nak dapatkan status blended learning dan nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh fikirkanlah sama adakah benda tu equal dengan publication. Boleh? Boleh ya? Okey. Baik. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, kalau kita tengok di sini dasar pembelajaran negara 1.0, dia ada dua dasar
pembelajaran negara, singkatan dia depan 1.0 dan kita ada depan 2.0. Okey, dia punya target sama je. Okey, dalam depan kita ada 3 fasa, fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Kita sekarang ni berada di fasa 3. Fasa 3 iaitu bermula 2021 sehingga 2025. So, di sini targetnya adalah untuk 70 kursus berstatus pembelajaran teradun. Okey. Macam saya cakap tadi, Unimap baru lebih kurang 30 lebih, dalam 38 lebih kurang. 38 dapat status pembelajaran teradun. Dan juga di dalam pembelajaran teradun tersebut, target untuk melaksanakan 15% pentaksiran dalam talian. Okay, so nanti kita akan tengoklah komponen dia. Alright, untuk pembelajaran teradun sejak 2016 hari tu dia ada dua formula, PTS dan PTG, formula yang lebih kurang samalah 1732. Tapi bermula 2019 formula PTG telah diubah daripada 1732 kepada 40-40-20. Okey, kita tengok dulu yang PTS. PTS ni formula dia adalah 1732. Apa dia 1732? Ini adalah item di dalam yang dia kalau macam yang ni dia kira per item. Kalau formula PTG ni dia kira dalam bentuk SLT. Okey. So kalau kita tengok yang formula PTG, yang PTS saya akan detail out dalam slide seterusnya. Yang formula PTG dia 40-40-20, ini adalah saranan untuk kita laksanakan 40% secara untuk bahan pengajaran, 40% untuk bahan aktiviti ataupun aktiviti pembelajaran, aktiviti pembelajaran, dan 20% adalah pentaksiran. Tetapi 40-40-20 ni tak rigid. So kita boleh ubah suai mengikut kesesuaian kursus kita. Boleh jadi 40-40-20 ni kita buat dalam bentuk julat, 30 sehingga 50, 30 sehingga 50, yang ni 10 sehingga 30. Yang ni pun saya akan terangkan secara lanjut dalam slide seterusnya. Okey, setakat ni yang paling senang untuk kita laksanakan formula PTS lah. Yang ni yang paling senang. Saya rasa semua orang boleh buat ini. Okey, yang ni dulu Prof Saleh pernah buat jerayawara di school dulu. Dia pergi ke setiap school membentangkan pasal blended learning ni. Tapi dululah, lama dah. Okey, sekarang ni saya nak refresh balik lah. Untuk PTS ni, dia ada 4 kategori maklumat, kandungan ataupun sumber, aktiviti, sama ada segera ataupun tidak segera, dan juga pentaksiran. Di sini item tu dikira dalam kita dinyatakan untuk maklumat tu 5%, kandungan sumber 40%, aktiviti 35%, pentaksiran 20%. Jika kita ada item-item yang ni, so kita dah dapatlah ini peratusan ni. Contoh untuk maklumat ni, apa dia maklumat? Maklumat adalah kita punya teaching plan. Kita upload saja teaching plan dalam LMS, kita dah dapat 5%. Kita upload 7 item untuk kandungan ataupun sumber di dalam LMS, kita dah dapat 40%. Kemudian aktiviti ni kita bukan sekadar upload, tapi kita kena kendalikan secara dalam talian. Apa dia? Dia sama ada segerak, mungkin kita buat Google Meet, ataupun kita buat chatting, webinar ke. Yang tidak segerak ni, aktiviti yang tidak dalam masa yang nyata lah. So mungkin dalam masa seminggu, mungkin dalam masa 3 hari, kan, kita buatlah apa-apa assignment ke, perbincangan ke, forum ke, apa-apa yang berbentuk aktiviti. 3 sahaja kita dah dapat 35%. Kemudian kita buat pentaksiran. Pentaksiran ni pun 2 sahaja, sama ada kita buat 2 kuis ke, kita buat 1 kuis 1 tugasan ke, kita buat journaling ke, portfolio ke, apa-apa saja,
kita upload dan kita kendalikan 2 item pentaksiran dalam talian, kita dah dapat 20%. So kita dah buat, kalau kita buat semualah 1732 ni, secara tidak langsung kita telah mencapai 30 bahan yang disampaikan secara teradun, dan kita boleh declare kita punya kursus adalah secara teradun sokongan. Ada soalan? Okay. Nampak mudah kan? Sebab yang untuk maklumat dan kandungan ni kita upload saja. Upload saja dalam LMS. Tapi saya nak tekankan kat sini, kita kena pakai LMS lah, kena pakai e-learning. E-learning portal. Sebab semester lepas kita ada beri kebebasan sikit sebab kita baru laksanakan pensyarah kena gunakan LMS dan juga Google Classroom sebagai suplemen jika perlu. Tapi untuk semester ni, saya harap semua orang dapat gunakanlah e-learning portal tu. Dia punya function adalah lebih lagi daripada yang ditawarkan oleh Google Classroom. Cuma kena belajar sikit lah. Kena belajar ni tak susah mana pun, sebab saya dah sediakan dalam Google Sites tadi yang saya tunjuk dalam slide awal tadi. Boleh masuk ke Google Site ataupun login sahaja ke dalam e-learning. Kemudian di sebelah kiri bawah tu dia ada tutorial macam mana nak menggunakan e-learning LMS. Dan tak banyak pun function-function yang complicated. Biasanya function-function yang digunakan ni semuanya adalah straightforward sahaja. Okay, Prof Prabha, yang PTS ni hanya untuk bahagian bawah kawalan FTK, iaitu subjek core sahaja kan? Biasanya kita akan buat di bagi kursus yang di bawah kawalan fakulti sajalah. Kita tak bolehlah nak dictate yang bahan ataupun kursus yang ditawarkan oleh fakulti lain. Ya, ada soalan? Dr. Zahari. Silakan. Tak buka suara kot, tak dengar. Okay. Ada isu Google Meet kot, tak dengar suara. Okay, so ada soalan pasal PTS? So PTS ni, ya. Boleh. Tak ada. Storage ni dikawal oleh DMD, kita ada beli satu storage yang besar lah. Saya tak pasti berapa ratus tera, tapi besar lah. So dia tak ada limit yang macam dibuat oleh Google Meet ni. Cumanya limit dia boleh tengok dalam e-learning. Dalam e-learning tu bila kita nak upload bahan tu, dia ada tulis kat situ berapa limit yang boleh kita upload sekali. Baik. Okay, kalau fakulti nak saya bagi penerangan pasal e-learning kemudian pun boleh juga. Jemput je. Okay. Kemudian kita pergi kepada pembelajaran teradun. Yang PTS ni saya buat satu slide je sebab dia very very simple dan semua orang saya rasa boleh achieve benda ni. At least yang 17 ni senang, 32 ni pun nak kata susah mana, tak susah mana pun. Buat 3 aktiviti je dan juga 2 pentaksiran je dan selesai kita dapat 30% dan kita boleh declare sebagai PTS. Tapi untuk PTG ni dia advance sikit. PTG ni kita boleh laksanakan di antara 30% sehingga 80% komponen dalam talian. Dan daripada 30 hingga 80% tu kita pecahkan komponen dalam talian tu kepada 40-40-20. 40-40-20. So 40 bahan pembelajaran, apa-apa sahaja bahan pembelajaran kita kelaskan dalam yang ni, 40% ni. Apa-apa sahaja aktiviti yang melibatkan contoh web 2.0 ke, kita kelaskan dalam 40% aktiviti pembelajaran, dan pentaksiran kita kelaskan dalam pentaksiran 20 ni. So jadi 40-40-20. Okey, contoh yang ni untuk 3 jam kredit. 3 jam kredit, kalau kita laksanakan kursus PTG sebanyak 30%, so kita akan ada 30% pembelajaran secara dalam talian dan baki 70% iaitu 84 jam
dilaksanakan secara konvensional. So yang 30% ni yang kita buat ni 40, 40, 20. Okay, so saya akan terangkan yang 30% ni saja. So, katalah kita nak buat 40, 40, 20. So, daripada jumlah tadi, 30% daripada 120 kredit adalah 36 jam. So, 36 jam, daripada 36 jam tu, kita bila pecahkan jadi 40, 40, 20, kita akan dapat 14 jam dan 8 jam. Okay, so 14 jam ni diperuntukkan untuk bahan pembelajaran, 14 jam untuk aktiviti pembelajaran dan 8 jam untuk aktiviti pentaksiran. Okay? So kalau kita tak nak buat 40, 40, 20, kita boleh buat dalam julat 30, 50, 30, 50, 10, 30. So, ini adalah julat dia. 11 hingga 18, 11 hingga 18 dan 4 hingga 11 jam. Ada soalan? Dan katakanlah boleh. E-learning dia dah ada built-in. Dia memang ada plug-in dia. Bila kita upload tugasan ke apa-apa ke, dia macam kami lah. Dia boleh marking terus dalam tu. Ikut kita nak buat apa. Tapi biasanya saya prefer PDF lah. Saya suruh student upload dalam bentuk PDF. Senang. Dia macam kami lah. Kita buka je melalui LMS tu. Dalam LMS tu sendiri, kita terus boleh marking. Selesai. Oh, tak perlu khusus. Saya dah masukkan dalam tutorial dalam e-learning tu. Boleh tengok kat dalam bahagian tutorial tu. Kalau tak faham, boleh tanya saya direct. Kalau perlu nanti fakulti panggil lah. Okay. Sebab nanti kita lead akan buat dua kursus berkenaan dengan e-learning, LMS lah, penggunaan LMS yang akan disampaikan oleh Dr. Nur Shah. Kita akan ada dua sesi. Saya plan untuk kita buat secara hybrid. 30 orang hadir di MDC, Makmal Digital Lead, dan kita akan buka secara hybrid juga. Kita akan buat parallel session, online dan juga fizikal. Nanti boleh join lah. Nanti tunggulah email daripada Lead. Boleh Okay, sama. Okay, seterusnya ini adalah teaching plan. Tapi kita ada yang SLT yang Excel tu, nanti saya akan tunjukkan yang SLT Excel. Cuma kat sini saya nak tunjukkan kalau macam contoh ni lah teaching plan dia. Kita ada 15 minggu. So untuk konvensional kita buat macam biasa. Tapi untuk yang online learning ni kita specify lah. Kalau dalam Excel tu dia ada material tu, dia specify sebagai M material, activity, AC, assessment, AS. So dekat situ kita kena letaklah sama ada jam ke, minit ke, number of pages ke, bergantung pada pentaksiran tu. Bila kita letak tu, kita akan dapat nilai SLT. SLT di bahagian sini, online learning tu mestilah mencapai 36 jam. Mestilah 36 jam sebab dia reflect kepada kita punya pembelajaran taadun 30% dalam talian. 30% daripada 120 adalah 36 jam. Okay. Kalau kita nak buat lebih daripada tu, okay, katalah kita nak buat 50-50. Ini masih dibenarkan. Untuk 2 jam kredit sebagai contoh, kita ada 40 jam untuk dalam talian, 40 jam secara konvensional. So daripada 50% ni, daripada 40 jam tu kita pecahkan pada 40, 40, 20. So kita akan dapat 16 jam, 8 jam. Kalau nak buat dalam bentuk julat, kita akan dapat 12 hingga 20 jam, 12 hingga 20 jam dan 4 hingga 12 jam untuk pentaksiran. So kalau kita tengok pada teaching plan, kita akan ada di sini yang konvensional kita buat 50%,
Dan 50% lagi kita pecahkan, 40% pergi kepada material, 40% pergi pada activities dan 20% pergi kepada assessment. Okay, ada soalan? Dah nak habis dah, sekejap je. Okay, so apa peranan staff untuk menjayakan pembelajaran dalam secara blended ni? So, kita perlu yang pertama sekali mengambil kira persekitaran pembelajaran seperti pelajar, kandungan kursus, perubahan teknologi semasa dan aspek-aspek lain yang berkaitan. So, yang ni kita plan siap-siap lah. Minggu depan insyaAllah semua orang akan bentangkan pre-SEM. Plan betul-betul lah macam mana nak buat. Kita punya target pelajar adakah sesuai untuk kita buat PTS ataupun kita sesuai untuk kita buat PTG. Tak semua batch. Kalau PTS saya rasa tak ada masalah, tak ada isu. Kalau PTG lah especially, ada certain batch students yang memang tak boleh kata nak banyak sangat online, nak kena banyak physical, face to face. Tak apalah, buatlah PTS, tak ada masalah. Sebab PTS pun sangat minimal dia punya content untuk online delivery ni. Okay, kemudian nombor 2, membuat perancangan yang sewajarnya lah. Yang ketiga, mereka bentuk pembelajaran selari dengan keperluan pembelajaran dalam talian. Keempat, memaklum kepada pelajar bagi pelaksanaan pembelajaran teradun. Kelima, melaksanakan pembelajaran teradun mengikut perancangan. So nanti kita akan buat pre-SEM, nanti kita letaklah SLT apa semua. So itu adalah perancangan. So perancangan tu kalau kita harapkan bila kita laksanakan nanti, follow lah apa teaching plan yang kita laksanakan tu. Ada perubahan sana sini sikit, biasalah. Tapi kalau boleh, kita cuba untuk follow perancangan yang telah kita bentangkan dalam pre-SEM nanti. Kemudian yang keenam adalah melaksanakan keterlibatan dengan pelajar bagi setiap bahan pembelajaran, aktiviti pembelajaran dan pentaksiran. Okay. Yang ketujuh adalah menyediakan pelaporan yang sesuai dengan keperluan IPT masing-masing. So nanti, hujung semester nanti, saya kena laporkan kepada KPT melalui MyMoHES berapa banyak kursus yang dijalankan secara PTS, berapa banyak kursus yang dijalankan secara PTG. So kita plan untuk target semester ni lah. Saya harap dapatlah 70% tu, kita dapat meet 70% gabungan antara PTS dan PTG secara total. Saya rasa boleh. Kalau semua buat PTS, insyaAllah kita boleh achieve 70% tersebut. Okay. Nanti untuk pre-SEM nanti minta tolong kepada semua lah. Nanti saya akan bagi Excel untuk letak dalam Excel tersebut apa perancangan untuk semester ni, sama ada nak buat PTS ke nak buat PTG ke. Nanti masukkan sebab kita nak tengok lah unjuran berapa persen. So kalau boleh macam yang dapat surat daripada TNCAA kan, TNCAA ada bagi email lah tu. Dia mewajibkan untuk fakulti melaksanakan kursus secara blended learning minima 30%. Minima 30%. Tapi jangan target minima, targetlah lebih. Okay, sebab untuk achieve PTS ni senang sangat. Okay, contoh yang ni adalah keterlibatan staf akademik dan juga pelajar untuk dalam kursus PTG bagi 1 minggu pembelajaran. Sebagai contoh bahan pembelajaran, kita sediakan bahan-bahan, kemudian staf mestilah memantau capaian item oleh pelajar melalui LMS. So yang ni melalui Google Classroom it is not possible. Tapi melalui LMS kita boleh tengok setiap yang kita upload tu, kita boleh tengok by students. Kita upload nota, kita upload URL, kita upload quiz, test dan sebagainya. Kita boleh tengok setiap student sama ada dia telah akses ataupun tidak. Dia dah buat ataupun belum. Very detail kat sini. Kita boleh tengok. Okay. Kemudian kita sampaikanlah kepada pelajar. Jangan upload saja, lepas tu biarkan student buat sendiri. Tak jadi macam tu. Kan? Kemudian untuk aktiviti pembelajaran, untuk kita memantau capaian item dan penghantaran jawapan oleh pelajar LMS. Yang ni kalau gunakan LMS senang je kita nak tengok kan. Kita pergi klik saja, kita klik kepada statistik kat situ, kita boleh tengok siapa yang dah hantar, siapa yang belum hantar untuk setiap aktiviti. Okey. Dan juga untuk pentaksiran
memantau capaian item dan penghantaran jawapan oleh pelajar melalui LMS dan memberi maklum balas bagi jawapan pelajar untuk rujukan pelajar. Untuk pentaksiran ni, bila kita dah buat pentaksiran, kita bagilah, kita buatlah perbincangan kan, apa yang betul, apa yang tak betul, kenapa dia tak betul dan sebagainya. Tak boleh tinggal macam tu saja. Okey? Ada soalan? Okey? Okey, kesimpulannya, dah habis dah. Kesimpulannya, kita boleh laksanakan blended learning ni dalam dua kaedah, sama ada kaedah PTS ataupun kaedah PTG. Kalau PTS ni, kalau boleh saya nak wajibkan semualah. Kalau PTG ni saya serahkan kepada yang nak buat PTG, silakan. Tapi at least kurang-kurangnya buat PTS dulu. PTG ni sebab dia agak macam mana, untuk memerlukan kedua-dua daripada pensyarah sendiri dan juga daripada student sendiri. So plan apa yang sepatutnya. Kita tengoklah sama ada student kita mampu atau tidak untuk absorb kursus yang dijalankan secara PTG ni. Ya, Dr. Latifah. Oh, dia angkat tangan, lepas tu dia keluar meeting. Tadi link line tak bagus. Okey. Dan satu lagi saya nak tekankan kat sini, 40-40-20 ini adalah bukan wajib. Ini adalah 40-40-20 ni dia standard. Tapi kalau nak keluar daripada 40-40-20 pun boleh juga. Kita boleh buat dalam julat yang saya nyatakan tadi, 30-50, 30-50, 10-30. So kalau boleh, pembelajaran dan aktiviti ni, bahan pembelajaran dan aktiviti ni mestilah lebih daripada pentaksiran. Kalau pentaksiran lebih ni jadi tak cantik lah. So semua tak dapat isi borang kejap saya maklumkan kepada ni. Sarah dia dalam talian, Sarah dia orang tak boleh isi borang. Cuba tengok balik, Sarah. Kedaran tidak lakukan dengan Mustaf tidak wujud, anda tidak latihan. Ya. Ibu soalan. Betul. Dalam talian ni dia fleksibel. Kita boleh laksanakan secara segera ataupun tidak segera. Bergantung. Dan dia tidak bounded by the timetable. Sebagai contoh, katalah yang tadi kan, pergerakan dia tak susah lah kan kalau kita nak buat kan. Tak apalah, carilah satu masa dalam masa seminggu tu, masa yang sesuai untuk kita laksanakan. Kalau nak buat secara segera lah. Kalau secara tidak segera, senang je kan. Kita bagi je, student akan buat je. Dia kelas boleh, yang tak boleh buat adalah pentaksiran. Pentaksiran saja. Tapi itulah, bergantunglah. Maksudnya bagi saya itu adalah arahan daripada KPT, tak boleh buat. Tapi kalau kata tak dapat dielakkan atas sebab-sebab tertentu, bincanglah dengan student. Kalau student bersetuju, tak ada masalah. Boleh? Masih tak boleh isi form. Okey, baik. Tak boleh isi form. Pasal apa form ni? Sultan Nafi, tentang kehadiran tu rasanya ramai yang tak isi borang latihan tu. Boleh tak isi guna Google Form dulu? Oh, bukan Google Form ni Sarah boleh buat guna Google Form tak, Sarah? Yang pakai yang macam semalam kan guna Google Form kan? Pakai Google Form tu. Okay, tak apa. Alright, so dah habis pembentangan. So saya akan tunjukkan
Contoh jika kita laksanakan, saya tunjuk PTS dulu PTS. Nampak ke? Kecil sikit. Okey, untuk PTS, alright. Dia kira sebagai item, per item kan. So bila per item, so untuk konvensional ni isi macam biasa, cuma kita nak tekankan kepada online delivery ni lah. Online dan juga delivery dan juga assessment. So dalam slide tadi, kat sini. Okay, dalam ni, kan, untuk aktiviti dia kena ada 3 item yang dikendalikan. Dan untuk pentaksiran kena ada 2 item yang dikendalikan. So dekat sini, dalam Excel ni, kita letak sajalah kat bahagian delivery ni, make sure ada 3 item yang kita kendalikan secara dalam talian. Dan juga untuk assessment ni, kita letak saja item yang dilaksanakan secara dalam talian. Kita dah dapat tu, dan kita gunakan LMS untuk upload kita punya bahan-bahan pembelajaran, kita dah boleh declare kita punya kursus telah mencapai kursus blended secara sokongan, PTS, pembelajaran teradun sokongan. Manual guna e-learning tadi boleh dapat kat mana je, tadi ada sebut, tak dapat nak tangkap. Boleh tengok kat dalam Google Sites. Tengok kat dalam Google Sites. Okay. Okay, link pun saya dah paste. Boleh tengok kat situ. Kalau tak jumpa link pun, masuk je dalam e-learning. Lepas tu tengok dekat bawah, belah kiri tu, dia ada bahagian, saya tak ingat saya tulis apa, tutorial, LMS ke apa. Something macam tu lah. So boleh tengok kat situ, dia ada nota sikit, dia ada video-video sikit. Yang tu basic lah. Kalau dah boleh tengok yang tu, dah boleh hadam yang tu pun, saya rasa tak ada isu pun kalau nak gunakan LMS ni. Straightforward je. Okay. So ada soalan tak macam mana nak isi SLT kalau kita nak declare dia sebagai kursus PTS? Senang kan? Ni mesti ada 3 item kat dalam ni. Ni mesti ada 2 item. Ada tu, selesai. Okay. Kemudian kita ada yang ni untuk 3 kredit PTG. PTG 3 kredit. Ini pun ada dalam folder yang saya share. Okey, untuk PTG ni kita nak tengok kat mana? So kita kena tengok dekat sini. Betul. Ya. So letak sini. Alright. So untuk PTG, untuk PTG, PTS, boleh refer kepada di kolom di sinilah. Kita ada kolom yang color grey ni. Grey ke ni? Biru kot. Color ni. Dia ada practical, dia ada teori, dia ada conventional, synchronous, asynchronous, BLS material, BLS activity, BLS assessment. So kalau kita nak tengok komponen telah mencapai 30% ke 50% ke untuk online, so kita tengok kat sini macam contoh yang ni. Okey. Contoh yang ni inilah. So kita ada yang ni contoh apa? 39, 40 lah. 40 jam SLT dilaksanakan secara dalam talian. 33% sinkronus, 33 jam sinkronus, 6 jam asinkronus. Kalau kita tengok dalam bentuk peratusan, kita tengok 2 yang bawah ni. Okey, kita tengok bawah ni. Yang bawah ni warna merah. So dia akan jadi 33%. 33%
dalam talian. 33% dalam talian. So kalau kita nak tengok komponen untuk PTG, kita tengok kat sini. Kita tengok kat sini, dia akan dapat kat sini dia jadi 453222. 453222. So okey lah. Dia masih lagi dalam julat yang kita bincangkan tadi. Faham tak ini? Yang ni kita kena isi. Kalau kita tengok kita ada 15 minggu kan. Untuk bahagian konvensional kita isi je macam biasa. Kan, isi saja. Untuk bahagian online ni kita kena tengoklah untuk delivery dan assessment. Assessment ni pentaksiran. So mesti 20% ataupun 10 hingga 30%. Kemudian kita ada delivery. Delivery ni kita ada M, material dan kita ada AC. AC ni adalah activity. So kita kena pastikanlah material dengan AC ni ada balance lah. Ataupun dalam julat yang saya nyatakan tadi. Isi je. Kemudian yang dinyatakan dalam ni ada quiz summative, multiple choice question dan sebagainya. Dia tak rigid kepada apa yang ada di sini. Boleh saja tambah. Bagi contoh, kalau yang asal bahagian assignment ni tak ada ni. Sebab assignment ni diletakkan kat dalam bahagian konvensional. Tapi kalau assignment yang kita laksanakan tu, kita bagi secara dalam talian, student pun download, lepas tu download soalan, tengok soalan, buat juga secara dalam talian, semua dalam talian. So kita bolehlah declare assignment tu sebagai dalam talian. So kita tambah je. Nak tambah macam mana? Tekan je button plus kat sini. Lepas tu kita letaklah apa benda. Kalau macam untuk assessment kita nak buat online, so nombor 4, letak je nombor 4. So kita tekan nombor 4, tekan OK. Lepas tu dia akan keluar satu kolom baru. So kolom baru tu kita isi sahaja apa assessment yang kita nak buat. Lepas tu kita isilah general multiplier. Multiplier ni kita jadikan yang dah ada di sebelah kiri ni sebagai rujukan. Yang ni tuan punya badan je lah, dah tak tahu kan berapa banyak multiplier yang kita nak letak ni. Template ni sama sahaja yang macam di share sebelum ni. Yang ni yang version 1.3 yang saya pakai. Saya tak ingat ada 1.4 ke tak. Tapi saya rasa yang latest ni 1.3 kot. SSD calculator yang Dr. Azri buat ni. Sama sahaja. So letaklah. Contoh kata letak something, letaklah berapa general multiplier dia, unit dia, sama ada dalam bentuk minit, jam ke, page ke, sama ada nak buat synchronous atau asynchronous. Yang ni assessment lah. Kalau bahagian yang assessment ni kita letak AS lah bagi assessment kan. Yang ni adakah teori ataupun praktikal, tak lah. Dan sebagainya. Ada soalan? Hello? Ya. Ya. Assalamualaikum, Dr. Nafi. Ada soalan daripada FKTE. Nak buat secara online? Kalau sesuai untuk dilaksanakan secara online, boleh je. Boleh je. Dia tuan punya kursus dia saja yang tahu macam mana yang sesuai dilaksanakan. So ikutlah. So nanti itulah saya harapkan semua orang dapat buat yang ni sebelum dibentangkan dalam pre-sem. So pre-sem nanti bolehlah discuss dengan PR. Okay, boleh Dr. Fah? Okay, Dr. Said. Okay, terima kasih Dr. Nafi. Tadi ini saya notice ada sebut berkenaan dengan PTS dengan PTG tu, dan disebutkan juga yang data yang diperlukan untuk PTS untuk kementerian tu. Ya. Itu memang sampai sekarang masih diminta data PTS ke ataupun hanya diminta untuk PTG saja? Sebab faham saya bila keluar garis panduan PTG dan diguna pakai daripada 2020 tu, start 2019 tu hanya PTG yang diconsider sebagai blended learning, dan itu juga termaktub dalam MQA punya berkeliling, iaitu blended learning adalah merujuk kepada PTG.
30 ke 60%, dan sebab itu garis panduan PTG itu dikeluarkan. Dan kalau tengok dalam slide yang Dr. Hanifi present tadi pun, yang ambil daripada garis panduan tu kan, Ya. di awalnya tu ada beberapa timeline, dan kalau ada timeline kat situ dia ada ditunjukkan kata PTS dan PTG itu sebelum 2019 masih lagi dalam pertimbangan, dan bermula daripada 2019 dia hanya PTG yang diterima pakai lah. Jadi kat situ kita nak tengok tu, sebab kita tak nak pula nanti staff kita buat PTS, bila kita nak report kepada KPT tengok PTS tu sebenarnya tak lagi diguna pakai lah. Okey, terima kasih untuk soalan. Okay. Kalau ikutkan garis panduan, pemahaman saya tu macam tu lah mula-mula. Tapi bila saya pergi meeting NEPTA, dah 2 kali saya pergi meeting, dan juga pelaporan pun saya dah buat 2 kali pelaporan e-pembelajaran, tetap diminta untuk PTS dan juga PTG. So alasan dia adalah tak semua tak semua program yang dijalankan tu sesuai untuk dilaksanakan secara PTG, especially engineering lah, kan, sebab ada yang lebih kepada bersemuka kan, so tak dapatlah nak dapat 70% tu secara dalam talian. Sebab tu buat masa ni KPT masih mengekalkan lagi PTS dan PTG. So dalam pelaporan MyMoHES tu memang dia ada 2 kolom, satu kolom untuk PTS dan satu lagi kolom untuk PTG. Dan saya tanya juga kepada UTM. UTM pun baru semester lepas laksanakan PTG. Itu pun secara voluntary. So sebelum ni dia hanya menjalankan PTS sahaja. So tak ada masalah lah buat masa ni. Okay, terima kasih. Okay. Dr. Nur Fazlin tanya, satu lagi, bolehkah peratusan dan gabungan item ni diubah sesuai setiap semester mengikut pengajaran masing-masing? Boleh, tak ada masalah. Sebab yang kita buat ni adalah teaching plan saja. Maksudnya kita punya macam mana kita nak deliver pada setiap semester tu. Dia boleh jadi berbeza-beza. Yang tak berubahnya content of the course tu tak berubah. So tak perlulah kita nak buat HA 03 ke apa ke, sebab yang kita ubah hanyalah delivery sahaja. Katalah semester ni nak buat PTS, semester depan nak buat PTG, tak ada masalah. Boleh je. Ada soalan lain? So setakat itu saya tengok apa lagi yang tak selesai. Saya rasa semua saya dah cover dah. Okay, semua saya dah cover dah. Saya rasa semua orang dah pakai kot SLT calculator ni. Sebab yang ni mudah lah untuk kita nak buat kita punya planning. Letak-letak je dia akan calculate sendiri, especially kalau kita nak buat PTS dan PTG ni. PTG ni kita kena tengoklah bahagian BLS, Blended Learning Substitute. Tapi kalau untuk PTS, kita tak perlu tengok ke bahagian ni. Kita hanya perlu tengok di bahagian assessment ni, kita kena ada 2 item. Bahagian delivery, kita ada 3 item. Okay, itu sahaja. Macam mana kita nak decide nak buat kursus PTS atau PTG? Ikut kepada course coordinator lah. Nak buat PTS boleh, nak buat PTG pun boleh. Buat masa ni, kita bagi flexibility dulu. Sebab baru semester ni kita nak jalan 100% kan, blended learning ni. So, katalah yang dah pernah buat PTS ataupun dah pernah buat blended learning ataupun tak perasan dia dah buat actually memang PTG, boleh terus laksanakan PTG. Tapi kalau yang masih lagi berkira-kira boleh ke nak buat ke apa ke, nak buat PTS dulu pun tak ada masalah, buatlah PTS dulu pun. Tapi saya harap semua dapat guna LMS lah semester ni. Boleh? Dan satu lagi yang macam saya cakap tadi, ada Excel yang saya akan bagi kepada program nanti untuk masa pembentangan pre-semester nanti. So kat dalam ni dah ada dah kod kursus, nama kursus, pensyarah, mod pengajaran ni yang ni saya nak minta. Saya nak minta semua isi. Saya nak minta setiap course coordinator isi, sama ada mod pengajaran yang nak dijalankan tu sama ada nak buat traditional ke, PTS ke, PTG ke dalam talian. Kalau boleh janganlah traditional. Traditional ni maksudnya LMS pun tak pakai kot. Dia bagi hard copy kan, tak menggunakan
teknologi lah untuk deliver bahan pengajaran kepada pelajar. Kalau boleh ni PTS lah. Kalau boleh kita buat PTS. Okay? So adalah semua fakulti ada kat sini dan kita akan tengoklah, kita akan pantau fakulti-fakulti, setiap fakulti ni, dan kita akan laporkan dalam JPA nanti. Sebagai contoh, nanti kita masa pre-semester tu nanti kita dah isi apa untuk bahagian yang ni buat pembelajaran perancangan. So kita akan laporkan dalam JPA nanti untuk semester 2 ni perancangan berapa persen dalam setiap fakulti ni, berapa persen untuk PTS, berapa persen untuk PTG. So kita akan maklumkan. Ada tak item yang wajib untuk konvensional dan juga online? Apa maksud tu? Ada tak item yang wajib untuk konvensional dan juga online? Kalau untuk PTS ni dia tak ada wajib. Macam mana? Kita kena follow dia punya guideline yang diberi tu, 1732 tu. Dr. Cik Wan? Ya. Aha. Setakat ni Dr. Jo ada dalam ni. Polisi ataupun dasar yang UNIMAP punya saya tak jumpa lagi lah. Polisi tak ada. Guideline yang UNIMAP punya kita ada 3 ni je. Garis panduan pelaksanaan pengajaran dalam talian, yang ni masa COVID hari tu. Kemudian kita ada guideline for blended learning substitution, ni PTG. Ini Prof Salih buat dulu. Dan juga kita ada guideline to authentic assessment, ini yang AMC buat. So kita ada 3 ni je. Tak tahu kalau ada yang lain, Dr. Jo ada yang lain ke? Saya rasa 3 ni kot. Proctoring lah kan? Terima kasih Dr. Jo. Dr. Solihin ada soalan. Ada apa ni? Boleh ke nak continue guna Google punya platform sebab mudah nak integrate dengan banyak platform education yang lain? Boleh tak Dr. Solihin terangkan
apa benda yang diintegrate dengan Google Classroom ni Ada tak Dr. Salin? Sebab saya rasa semua orang memang guna Google Classroom sebelum ni. Dan bila kita buat LMS ni, kita Discord, batch untuk certification, etc sebagai contoh. Discord boleh. Discord macam mana tu? Discord dia bukannya platform macam dia different daripada Google Classroom kan? Dia boleh masuk, dia integrate dalam tu Tak pasti pula yang tu. Batch untuk certification. Kita actually untuk LMS ni pun kita ada banyak function-function yang boleh kita pakai. Cumanya bila kita guna Google Classroom ni, Unimap sendiri tak ada simpanan. Macam dulu kita guna portal kan, portal yang lama dulu. So bila kita guna portal tu memang apa yang kita sampaikan kepada pelajar semua ada dalam simpanan Unimap. Tapi bila kita pakai Google Classroom ni, dia jadi macam floating. Dia Unimap tak ada pun simpanan dan tak ada pun bukti yang mengatakan staff ni telah buat something lah kan dalam pengajaran, dan pengajaran tu susah sikit kita nak tengok. Sebab tu kita nak suruh juga pakai LMS ni, sebab bila pakai LMS ni memang semua ada kat dalam. Dan kita boleh pantau lah, kita boleh pantau staff mana yang macam contoh kita bila kita tengok dalam bentuk final exam ataupun ramai yang fail ke nanti, so kita akan refer balik kepada LMS, kita tengok betul ke staff ni, kita kata dia dah laksanakan tugasan dia sebagai staff akademik dengan baik. Kita tengoklah dalam dia punya LMS tu, betul ke apa yang dia bagi tu, assessment yang dia buat tu dan sebagainya. Sebab kadang-kadang tak tally kan, tu yang kita nak tengok lah. Saya rasa ialah perubahan tu dia perlu. So saya harap semua dapat cubalah untuk pakai LMS ni. Sebab semester lepas kita dah bagi kebebasan sikit lah untuk pakai Google Classroom sebagai suplemen. Tapi semester ni kalau boleh kita nak memang wajibkan 100% orang laksanakan kursus menggunakan LMS.